Saya rasa menyingkap pengalaman lampau ini penting. Kita dari generasi lalu kadang-kadang mengandaikan bahawa semua orang ikuti perkembangan. Sejarah ini bukan mitos. Dan sejarah ini ditentukan malangnya oleh kelompok yang menang. Maka hakikat dipesongkan. Sejarah kemerdekaan, sejarah pejuang-pejuang bangsa negara. Semua itu sekarang ini masih dipesongkan kerana penentunya itu adalah puak pemenang. Maka harus ada gagasan di kalangan rakyat. Dan sebab itu saya ucap tahniah kepada PMK dan pimpinan kerana mengambil inisiatif ini. Dan inisiatif ini harus dijadikan acara tahunan yang tetap dan harus disebarluaskan supaya anak-anak bangsa tahu apa yang berlaku dari kebangkitan rakyat era 70-an, khususnya peristiwa Bali. Rakan-rakan tadi telah menyampaikan pandangannya, tidak berasa untuk mengulang. Kerana yang agak unik, walaupun bukan semestinya sesuatu yang baru, ialah ia merupakan, sekali lagi saya ulang, kebangkitan rakyat. Jangan kita andaikan kelompok yang paling miskin, kurang pendedahan pendidikan, kurang maklumat dari media yang canggih, tidak ikuti perkembangan semasa. Peristiwa Baling itu dari daerah yang di antara yang paling terpencil, masyarakat yang paling terpinggir, tahap pendidikan yang paling rendah, dalam kehidupan yang paling miskin, tetapi mampu bangkit menyuarakan pandangan mereka bahawa sistem yang ada itu bobrok kerana tidak dapat mempertahankan hak dan memberikan keadilan kepada mereka. Kita di bandar, kita yang terdidik, kadang-kadang harus ada humility untuk belajar dari mereka. Sebab itu Bali harus mengajar, bukan sekadar satu pengalaman sejarah, mengajar terutama kelompok yang terdidik, orang-orang bandar, bahawa ada ketika dan masanya rakyat marhain di desa itu boleh memberikan suatu pimpinan. Saya tekankan ini kerana special right pimpinan UMNO pada masa itu masih yakin bahawa yang hasut, yang memimpin itu orang Batak. Tidak benar. Saya usir rakan-rakan yang bicara tadi tahu benar. Ada suatu episode yang cukup menarik. Dan ini bagi saya, apa relevansinya kaitannya sekarang? Orang yang mengandaikan perubahan yang akan berlaku dengan kebangkitan rakyat sekarang itu mungkin hanya berlaku kerana kesedaran orang bandar, orang terdidik, middle class. Saya tidak setuju. Kerana andaian itu secara tidak langsung ada serpihan daripada pemikiran yang condescending. Ya, ada orang menasihat saya, dan saya kan semalam di Kerdal. Saya ke Berak di Pahang. Saya di Jeli. Dan orang mengandaikan dia kata, tak payah bicara soal defisit, hutang negara, rasuah berbilion. Bagi tahu dia soal harga barang dia itu. Ya. Kerana dia tak dapat faham. Saya tidak setuju. Sudah tahu kuliah-kuliah sekarang di Kerdau di semalam. Saya bagi cat. Ya. Dan setelah itu defisit tahun 70 sehingga 2012. Kerana walaupun pendidikannya mungkin darjah 6 atau tingkatan 3, tugas kita ialah meningkat kesedaran rakyat. Jangan kita hukum dia tidak ada keupayaan. Kerana ada orang yang sudah ada PhD dan jadi profesor, tidak seperti public intellectual Syed Hussein, ini exception. The exception. Tetapi ada profesor yang profesor kangkung. Saya tanya di Kerdal, dalam satu ceramah, bukan di Kerdal, di Perlis
nama tempat cuping kawasan Felda. Lepas solat Jumaat 2:30 petang, saya tanya, nama Mat, kerja apa, peneroka Felda ya. Belajar tu dah jangan aja, okey. Pernah tak Malaysia ini dan boleh dijajah oleh Inggeris? Tentulah. Saya kata betul kan? Tapi profesor kita tak, dia tak tahu kot. Jadi cerdik lagi. Peneroka dah jangan ya profesor kata. Dan ini ya yang dikatakan idea principle dalam belajar yang kita tahu dalam falsafah Plato ya, dia soal jawab ini membantu. Jadi ini bagi saya pengajaran pertama bahawa dalam menyemarakkan kesedaran rakyat kita harus menanam keyakinan mesti ada faith in the wisdom of the masses. Kesilapan besar kita ialah faith itu tidak ada. Tentu faith in Allah, but also faith in the wisdom of the masses. Jangan keyakinan pada kita saja dah. Dia bagi maklumat, bagi penegelahan. Manusia tidak dilahirkan baik. Dia tahu apa yang ma'ruf, ada yang mungkar. Profesor Hussein sebut umpamanya ya, 15 tahun propaganda, maki hamun dan cerca. Tidak semua orang bodoh. Tidak semua orang yang dibeli itu dapat bertahan. Oleh demikian, tugas kita ialah berusaha, berikhtiar sedaya upaya. Peristiwa Bali ini bagi saya penting. Penting kerana kebetulan kita terlibat. Tetapi dari segi meningkat lembaran sejarah, susur galur peristiwa, ya, kita tahu bahawa ini penting dan melibatkan beberapa tokoh besar. Ya. Saya bukanlah sebut ulang, puji belakang saya Hussein ini. Ya. Saya katakan public intellectual kan dia karena bukan saja harus dikenal sebagai bekas ketua satu partai sosialis rakyat Melaya, PSRM, PRM. Tidak, dia ketua PL. Dia orang yang keras soal bahasa, penyanyi. Dan yang lebih penting saya kata public intellectual. Dari kalangan masyarakat kita, ini yang patut dikatakan. Siapa saja yang mau jadi pemimpin, termasuk di kalangan mahasiswa, mesti ada persiapan yang sungguh-sungguh untuk menimba ilmu, untuk berhujah, untuk berdebat. Karena dan alasan yang kita cari, saya sebut tadi tepat. Ya. Kita percaya ribuan alasan. Saya bicara dengan orang-orang politik yang berbincangan sentiasa. Jumpa dia ada orang, dia kerja problem. Daripada mesyuarat jam 8 sampai pukul 11 problem. Saya tak mahu dengar. Saya tak ada passion nak dengar problem. Sebab kalau kita dengar hanya problem, dia tak selesai. Ya. Tugas kami sebagai pemimpin, baik mahasiswa, baik masyarakat, baik parti, baik NGO, ialah mencari penyelesaian. Siapa kata kita harus dapat ruang yang cukup baik? Semua kita tahu kita punya media, tapi kita menang. Ya. Oh, menang di Selangor kerana ini bandar dan pendedahan banyak. Tapi di Kelantan kita menang. Di Bacuk kita menang. Jadi dan beberapa kawasan Merbuk kita menang. Jadi yang saya tekankan di sini ya, jangan mudah kita beri alasan untuk menutup kegagalan kita, mencerna dan membawa perubahan lebih ke mana. Bagi saya itu yang penting. Kalau nak gunakan ungkapan Malik bin Nabi yang saya sangat senang, pemikir progresif Islam dari Algeria, kata dia, pertama mesti ada hasrat yang memberontak di dalam, benci kepada kezaliman, benci kepada kerasuan, benci kepada penindasan. Kalau ini tidak ada, harus ditanam. Kerana ini sifat hati nurani manusia, dari dhamir, dari conscience. Sebab itu juga dengan pimpinan mahasiswa seangkatan dengan saya, kita kata, apa dia katakan mahasiswa?
Kerana dia muda? Tidak. Kerana dia universiti? Tidak. Tapi kerana dia itu mewakili conscience of the majority. Hati nurani, dhamir, yang harus mencernakan perubahan. Dia duduk itu, dia tahu mesti manusia ini mesti diberikan kebebasan. Kalau tidak, pemikiran ada perkasa pemuda UMNO, masyarakat kita. Ini bukan soal perbedaan pendapat dengan satu parti, tapi perbedaan nilai dan sistem etika. Dan saya ulang, sudah saya sebut, kita nak robah, memang betul, kita nak tawan Putrajaya. Tapi sudah ingat nak tawan Putrajaya kerana nak ganti Perdana Menteri, nak ganti Jemaah Menteri, nak ganti parti, nak ganti kerajaan, sudah salah. Kerana yang kita nak ganti itu sistem nilai masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau kita nak ganti parti saja, kita rebutlah masing-masing nak pertahankan my party dan juga tokohnya. Tetapi yang kita nak berubah itu nilai. Jadi ini cabaran yang paling besar. Saya gunakan ungkapan Malik bin Nabi, inner struggle of conscience mesti diletakkan. Kita mahu kebebasan kerana kita dilahirkan. Ini bukan pilihan kita. Bukan orang kata, oh saya tak mahu kebebasan. Tak ada. Saya tak mahu keadilan. Saya lebih senang dengan kezaliman. It does not work. Begitu. Ya. Jadi kita benci dengan kezaliman. Dia menimpa orang yang kita tahu. Saya dia masih di penjara. Ya, saya banyak kali di penjara lah, bukan sekali dua tapi. Ya. Saya lihat ramai orang yang lebam mata, lebam bau, patah. Ramai. Tetapi dia tidak masuk dalam radar politik tempatan di dunia kalau tidak terkenal. Saya lebam dan memang sakit, memang derita, tetapi saya masih bersyukur kerana dia menjadi pengajaran kepada ramai. Tetapi kalau lebam mata saya itu sekadar nak bebaskan saya, kemudian nak angkat saya, itu tidak cukup. Dia mesti jadikan, melainkan ia menjadi kesempatan bebaskan dan angkat supaya tidak ada anak Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan yang menimpa bencana, derita dan dizalimi sedemikian. Baru ada makna bebas. Sebab itu saya katakan, pertama, inner struggle of conscience, dan keduanya guiding ideas. Ya, idea pendorong apa falsafah dan konsep kita. Ya. Saya ya dengan minta waktu saya banyak dengar komen begini, macam pembangunan. Sekarang ini kita mengandalkan dalam Pakatan Rakyat, dan saya minta tolong saudara-saudara ramai yang aktivis, sudah committed dengan reform, sudah mendahului Pakatan Rakyat, ya. Sudah ramai, terutama yang senior saya lihat teman-teman lama. Saya minta ada sama. Apakah dasar pembangunan kita itu hanya nak buat tempelan perbaiki sedikit sebanyak daripada dasar pembangunan ada sekarang? Tak betul. Tak. Saya tidak setuju. Walaupun dari segi konsep pembangunan ekonomi saya itu agak tidak seradikal seusia ini. Tetapi yang kita agak jelas sama apa dia. Kita tidak tolak ansur bahawa apapun arti pembangunan dan pertumbuhan, soal kepedulian terhadap rakyat tidak boleh kita tolak ansur. Mesti peduli dari mereka. Jadi, tetapi apakah konsep pembangunan ini sebagai contoh cabaran? Karena isu baling, isu pembangunan, isu derita, isu masyarakat tersisih dan terpinggir, isu kemiskinan. Apakah kita rasa dengan dasar kita kekenyakan ini mampu menyelesaikan masalah? Saya menyatakan belum cukup. Apakah kita rasa dengan program Selangor yang jauh lebih baik dari dulu, Pulau Pinang jauh lebih baik dulu, Kelantan, Kedah itu mencukupi? Saya dengan penuh rasa tawaduk rendah diri mengatakan tidak cukup. Konsep ini harus dibahaskan. Negara bertapa dengan hasrat murni, inner struggle of conscience.
negara berkembang dengan idea pendorong, guiding ideas. Dan negara setelah derita rakyat sekian banyak dari negara yang memunggah kekayaan begitu melimpah, tidak mampu lengah lagi kerana derita rakyat kalau berterusan itu dosa besar bagi pemimpin yang pikul amanah. Sebab itu dalam konsep pembangunan kita, memacu pertumbuhan itu mesti. Saya ada bau-bau ini lancen dengan kumpulan Mamsud yang kamu teman-teman lama. Jadi saya masih guna istilah market ekonomi, istilah-istilah yang paling digeruni oleh mereka. Tetapi saya boleh langsung dari istilah itu kerana saya anggap pelaburan itu penting, memberi keyakinan kepada pelabur tempatan dan pelabur luar negara itu penting. Tetapi apa yang bagi saya yang harus menggarisbawahi prinsip ini semua ialah tidak boleh kita mengizinkan kelompok kecil memunggah kekayaan seperti mana berlaku sekarang. Tidak boleh kita izinkan rasuah, penyelewengan. Kalaupun tidak rasuah, ini bukan soal transparansi. You can be very transparent, you can deregulate. I know I was finance minister for 8 years. You can be very clean, transparent, but you don't actually do enough for the poor and the marginalized. Jadi maknanya transparent, ketelusan itu membantu. Tidak rasuah itu perlu, tetapi dasar yang menunjukkan kepedulian. Ya. Sudah tahu, andai kata insya-Allah kita ambil alih Putrajaya dalam masa singkat. Saya yakin insya-Allah. Ya. Tapi sudah tahu masalah hutang 540 bilion ringgit kena fikirkan. Bocor 1 tahun 20 bilion kena hentikan. Masalah perumahan rakyat ratusan ribu unit yang menunggu puluhan tahun. Rakyat yang hidup di bawah kategori kemiskinan tegar itu masih ratus ribu. Rakyat yang hidup di bawah kategori, di bawah garis kemiskinan masih jutaan orang. Rakyat yang tidak punya pendapatan minimum, gaji minimum masih jutaan orang. Sudah tahu ya, cabaran begitu besar. Lagi kita lengahkan, tiap bulan kita lengahkan pilihan raya dan perubahan. Ia menuntut ya, suatu kerja yang lebih besar dan lebih tinggi. Jadi bagi saya ianya bukan saja a juxtaposition of ideas. Bukan saja persaingan kuasa, tetapi ianya ialah pertembungan dua konsep falsafah hidup dan idea. Bali ini memberi ruang, termasuk saya. Saya betul dibesarkan di kawasan di keluarga dan sekitaran pelbagai kaum. Jiran saya India, China, Bukit Tajam. Tetapi saya dibesarkan kemudian dari Kolej Melayu Purwakarta, di PBMUM, PMIUM, PKPIM, ABIB itu dengan base Melayu yang cukup kuat dan Islam yang cukup tegas. Dan bagi saya cukup membantu. Umpama dengan serangan mereka tentang soal-soal anti agama dan sebagainya, saya syukur alhamdulillah kerana base saya kuat. Jadi untuk Datuk Najib nak banding soal ketokohan Islam itu susah sikit lah. Bila dia sebut wasatiyah, sebagai wasatiyah kan moto dia. Jadi saya bicara mana-mana saya kata wasatiyah itu akarnya dari Quran ya. Ummatan wasata. Dan bacaannya begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sallallahu alaihi. Jadi saya kata bila Datuk Najib datang sekali lagi dia sebut wasatiyah, so dia baca ayat Quran. Jadi itu boleh ya. Dia boleh permainkan tapi kita boleh. Jadi cakap keluarga, dia hina keluarga kita, dia hina kita ini sebagai tidak agama, tidak moral. Jadi tak payah.
kita banding masing-masing keluarga. Kerana apa perubahan dia mula daripada rumah tangga dulu. Noktah, tak payah ulas panjang. Walaupun saya belum baca lagi buku baru Rosmah. Tapi yang saya sebut tadi ya, iaitu pertembungan yang disebut juxtaposition, pertembungan idea ini penting. Dan ini memerlukan gerakan massa. Bila kita katakan kebangkitan rakyat, Thawrah Sya'ab, bila disebut kebangkitan rakyat, bukan hanya gerakan rakyat untuk perubahan. Untuk perubahan apa yang kita tuntut? Bangkit untuk apa? Untuk kebebasan. Bangkit untuk apa? Untuk memberikan kemuliaan darjat manusia, human dignity. Ini yang kita patut buat. Maka dasar-dasar yang kita ketengahkan itu harus membantu ke arah itu. Dan tentunya dalam akhir tugas pemerintahan atau governance untuk menegakkan keadilan. Tugas ini bukan tugas pemerintah sahaja, bukan tugas aktivis parti, pemimpin parti. Dan saya ingin menggesa saudara untuk membantu menjana perubahan ke arah itu. Ia memerlukan tugas masyarakat keseluruhannya. Dan kalau saya diizinkan hanya menutup dengan merumuskan, karena saya tahu bandingan dengan Amerika tidak popular dalam bidang ini. Tapi bukan Amerika sekarang, bukan Amerika yang menjajah, bukan Amerika yang menunjukkan ya, display of absolute arrogance of power, baik di Afghanistan atau Iraq. Bukan Amerika itu yang saya bangkitkan. Saya bangkitkan perjuangan menuntut kemerdekaan di Amerika Syarikat yang diulas oleh Alexis de Tocqueville, Demokrasi di Amerika. Pemikir Perancis pergi ke Amerika, menjelajah seluruh dunia negara. Dia melihat apa dia sumber kekuatan awal yang pada hemat saya dilupuskan, ditutup, dilupakan di Indonesia, di Amerika Syarikat, yaitu ya, semangat kegairahan dari hati nurani. Dia guna istilah habits of the heart. It is essentially religious, Christian ethics, tetapi habits of the heart. Habit dia apa? Heart. Saya katakan damir, conscience. Politics of conscience juga disebut oleh Gandhi ya. Tetapi habit maknanya orang itu semua terima kenyataan, semua kita harus pertahankan kebebasan. Semua kita tidak mau tyranny of the majority or tyranny of the minority. Semua kita yakin bahawa yang menentukan masa depan kita mestilah representative demokrasi, bukan authoritarianism. Semua kita itu harus benci dengan abuse of power, arrogance of power. Ini semua didebate, saudara. Perdebatan perbahasan yang cukup mendalam kalau lihat dalam perbahasan founding fathers dalam di Amerika Syarikat. Jadi kita bedakan. Kalau saya lihat dan baca baik Jeffersonian ideals lain-lain, itu tentunya jauh berbeda daripada kerakusan, keangkuhan kuasa ini ditunjukkan oleh Amerika Syarikat. Jadi kita dari dasar ekonomi, dari dasar luar, dari sikap kita dengan jiran, saya rasa harus kita sediakan rakyat kita untuk menerima perubahan sistem nilai. Saya sengaja merujuk tadi kepada Demokrasi di Amerika oleh Alexis de Tocqueville kerana dia bicara soal habits of the heart, a strong ethical dimension. Dia bicara tentang intermediate associations. Dia tak guna NGO masa itu. Mana intermediate association, bila mana satu pemerintah, satu rakyat, tapi banyak gerakan masyarakat, educational, social, cultural, economic, yang membantu, tetapi semuanya ada persamaan dari sudut nilai. Dan nilai itu murni untuk mempertahankan kebebasan, untuk menegakkan keadilan, untuk menolak kezaliman dan menolak kerakusan kuasa. Kerana kata mereka,
Apa alasan kita nak menolak pemerintahan penjajah Inggris kalau kita nak pertahankan nilai bobrok yang sama? Sepatutnya perbahasan ini relevan bila kita capai kemerdekaan. Apa alasan kita nak tolak Inggris? Apakah sekadar menggantikan penjajah pribumi dengan sikap kerakusan, sombong, media control dan arrogance yang sama? Maka kemerdekaan itu bukan hanya untuk menyahkan orang asing, tetapi untuk memerdekakan rakyat. Merdeka rakyat maknanya jamin kebebasan, pertahankan hak. Orang menuduh kita ya, setengah kata kita ni kalau pemerintah kata Mahathir akan jual negeri kepada ethnic Cina. Ya, tapi ya lah, saya nak marah Mahathir, tak boleh lah dia. Saya daripada 2004, dia orang tanya macam mana Mahathir, saya kata dia obsolete. Ya. Kemudian sekarang bila kita sebut soal India, sudah bayangkan, saya di parlimen, Surendran bawa sekumpulan anak-anak orang India mengeluh sebab tidak diberi kad pengenalan biru. Tengok kad pengenalan lahir 1943, kad pengenalan merah. Saya Melayu, base saya Melayu, saya Islam. Tapi mana Melayu saya dan Islam saya kalau saya tak boleh nilai apa dia adil, apa yang hormat hak manusia? Jadi lahir 43 tak dapat warga negara. Ada orang datang dengan bot sampai belum sampai kad dah siap. Kata Datuk Wilfred Bumberi di Tuaran, dia kata dia pernah tunggu, dah siapkan sampai nak. Bapak nama dari mana? Sarmonopol. Nah, tepat. Tapi kan ini kita dah ada. Jadi sebab itu bagi saya, perubahan ini memerlukan kekuatan. Saya selalu gunakan ungkapan courage of conviction. It's not just conviction. Kita yakin ya, tapi mesti ada courage. Dan kalau kita berani, ya, maka kebelum ini sudah kita boleh atasi. Dan saya yakin. Saudara, yang kita lawan sekali saya sebut juxtaposition of ideas, ethical principles, ini besar. Kita ambil usul Gaza baru ni di Parlimen. Bila Menteri sebut Perdana Menteri dan kerajaan usul kutuk Israel, maka kita bagi gambar, ya kita akan sokong ya, usul kutuk Israel. Tapi bila kita tengok usul itu langsung tidak menyentuh peranan kuasa besar ataupun usaha kita untuk meminta kuasa besar juga menang. Saudara, semua kita tahu ini kenyataan politik realiti. Israel tidak mungkin berani menyerang, memusnahkan, membunuh, merampas tanpa dukungan Amerika Syarikat. Jadi kita sementara menyokong usul yang dibawa oleh kerajaan Barisan Nasional, saya sokong sepenuhnya. Kita minta tambah. Kalau saya kata mengutuk Amerika, saya percaya Najib tidak akan berani. Kutuk Amerika pun dia takut, Sam Mokhtar pun dia takut, YTL pun dia takut, Syahrizad Jalil pun dia takut, balik rumah pun dia takut. Terus selingan sikit lah. Jadi saya perlembutkan. Saya kata dan menegur dengan keras. Ada saya kata memberikan teguran, mendesak supaya Amerika tidak bersekongkol dalam, bukan dalam membantu Israel, dalam usaha mengambil langkah melarang dan menyekat Israel dari terus mengganas dia. Pasal berucap tidak ada respon. Bu Hadi Awang baru menyebut hal yang sama, mengutuk Israel, mengutuk Amerika Syarikat, minta dimasukkan, tak dimasukkan. Kemudian Lim Kit Siang baru kali dia bangun buat kenyataan yang sama. Sampai akhir tidak ada kesediaan Malaysia untuk membuat teguran yang mana menunjukkan satu dasar luar yang tidak bebas, yang masih terperangkap. Ini di antara yang lain yang saya katakan sistem
nilai dan prinsip etika yang dibawa. Saya tidak katakan kita harus perang dengan semua negara, tetapi harus ada beberapa sikap dan pendirian yang jelas, yang mesti tunduk menghormati hak rakyat untuk bangkit dan bebas dan menolak kezaliman dalam apa bentuk sekalipun. Saya lihat ada persamaan konsistensi dalam hujah yang dibawa tadi, iaitu dalam bawa perubahan. Bila kita sebut kebebasan, mana ada kebebasan Melayu berbeda dengan kebebasan Cina? Isu pokok dalam perlembagaan kita boleh bincang. Satu kedudukan bahasa, kedudukan hak keistimewaan, kedudukan Islam agama persekutuan, malah hak keistimewaan Melayu atau kedaulatan raja-raja Melayu. Ya. Tetapi tidak boleh kita tolak ansur soal penafian hak. Dan ada orang mengatakan bahawa orang Melayu sekarang rasa terbuka. Sebab itu masalah kemiskinan diremehkan, masalah penipuan diketepikan, masalah rasuah tidak diambil berat kerana mereka takut tanpa UMNO nasib mereka dan orang Melayu akan tidak terbela. Ini kita harus serang head on, mengatakan kemiskinan, kesusahan mereka ini, kezaliman yang berlaku ini adalah kerana dasar yang diteruskan oleh UMNO Barisan Nasional. Dan nilai ini saya agak mudah-mudahan dapat kita hebahkan. Saya percaya kalau dianjurkan tahun depan, mungkin kita dalam bentuk perbahasan dan kertas kupasan yang lebih teliti. Satu aspek dari segi pengalaman menyingkap lembaran sejarah, satu lagi tentang pengajaran dari segi dasar pertanian atau ekonomi pada ketika itu. Ya. Karena ini ada kaitan. Harga getah, dia bukan hanya harga getah di Bali. Harga getah, dasar negara, dasar luar, stockpile Amerika Syarikat, itu berkaitan. International trade, ya. International business. Jadi tidak satu yang terpisah. Ya. Kerana masa itu isu stockpile getah di Amerika Syarikat itu besar. Jadi Amerika yang tentukan harga. Dia tengok harganya turun, naik, dia rilis sikit. Jadi dia kontrol kerana stockpile yang besar. Hal-hal itu saya rasa harus juga dibahaskan selain daripada kita berusaha untuk membawa perubahan. Saya sekali lagi ucap terima kasih dan harus saudara bantu kerana ini satu pace yang agak kritikal dalam 1-2 bulan ini. Saya bersedia nak cuti panjang minta tangguh dan supaya kita dapat bawa perubahan untuk kebaikan negara, rakyat dan negara. Dan saya sebut tadi bahawa saya tertinggal satu tadi, iaitu maling ini juga memberikan ruang, ya, terusin, ya. Bukan dari saya usin, tapi dengan kawan-kawan daripada Chinese Language Society, ya. Yang maknanya boleh duduk berbulan. Ini kesilapan besar daripada Kerajaan Barisan Nasional. Dia letak kita semua satu tempat pada peringkat mula dan kita boleh share semua, ya, dan boleh hidupkan this understanding, ya, percambahan ideas, kemudian melihat titik-titik persamaan dan ini mematangkan kita. Jadi dari sudut ini kita terima kasih kepada Ghazali Syafi'i, Tun Ghazali, kerana meletak kita dalam satu. Tapi dari saya tengok bila kita pandai sangat, kita cepat dipecahkan. Tapi yang paling lama derita sudut baling ini, saya usir. Kebetulan semalam orang tweet kepada saya tentang buku Dua Wajah. Saya retweet kepada saya usir. Masih baik, masih ada anak-anak muda mahasiswa, ya, yang masih ikuti, ya, dan buku Dua Wajah itu termasuk lagu favourite saya usir, Haryati. Dia penyanyi yang andalan juga, ya. Lagu saya Azizah, ya. Walaupun masa itu saya belum temui Azizah. Dibayangkan, saya cinta pertamanya kepada lagu, baru jumpa orang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada panel, kepada Ustaz Husin, kepada rakan-rakan AMK menjayakan, Samsul Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.